So satu hari ni bila diorang balik kerja, tengah lapar apa semua, makanan semua dah siap sediap semua kan kat atas meja. Okay. And then bila dia Lapar cakap ni. dia lapar, dia nak makan lah. Tapi sebelum tu dia kata macam ni, tak silap macam ni lah. Dia kata, Adinda, join kami semua makan. Lepas tu dia kata, oh dalam rumah ni ada undang-undang. Kalau lelaki makan, isteri jadi pelayan. Lepas tu dia happy lah. Ini macam dekat syurga. You are listening to Ambil bau saja. Lazat. Hi, I'm Sarah Malik and Saya Yazid Jamal. Selamat datang ke podcast Ambil Bau Saja. okay, ambil bau saja. Sedap-sedap. Okay. So today is actually our first time doing podcast. Yang kita record lah. Betul? Ya, yeah, So betul. obviously memang listeners akan first time ni dengar kita berdua akan berceloteh, right? So I think why not kita introduce ourselves? Boleh. Okay. Boleh? You okay? InsyaAllah. Ni first time ni. So I ada menggigil juga sebenarnya. So I ada 3 questions lah rasa yang nak summarisekan who are we? Who we are. Okay? So I'm Sarah Malik and Yazid Jamal. Yes, Jamal. Okay, so let's start. I ada bagi dia 3 question and maybe we can answer the questions together. Okay, so the first question I'm going to ask you. You asal mana? Okay, I asal daripada Singapore. Okay. Dilahirkan kat sana lah. Okay. Tahu. Tapi dibesarkan di Malaysia. Tu I lah. So, you macam mana? I memang 100% dibesarkan di Malaysia, from KL lah. Okay, so KL Rien lah. KL Rien. Orang KL lah ni. Orang KL. Okay. Jangan main-main. Okay, Okay, the next one. Soalan kedua. Soalan kedua, kita cerita sedikit lah tentang our education background. Sikit je lah. Okay. So you graduate mana? I graduated dari Malaysia juga. Okay. In electrical and electronic engineering. And itulah degree yang ada setakat ni. Okay, Alhamdulillah. Kalau I my degree sama macam husband I tadi. Oh, sama Macam buat tak tahu pula. So kita berjumpa di ni lah, same university. So I also graduated from the same university with the same degree, electrical electronics engineering. And I also have another degree, a master's degree in food science consumer marketing. Pelik juga a degree in electrical electronic engineering tapi master in food. Dah macam 180 degrees pusing. Itu is another story that kita maybe we can discuss that later on lah. Boleh sembang lain kali lah. You too kan, you pun ada 180 degrees. Tak adalah 180, maybe 45 degrees tapi Alhamdulillah lah, kita biasa-biasa je. Okay, kita orang biasa-biasa je. Okay, soalan ketiga pula. Soalan ketiga kita, so you buat apa actually sekarang ni? Sekarang, okay. Sekarang I menetap di United Kingdom. Bersama keluarga semua lah. Tapi cerita dia asalnya sebab ikut you lah pergi ambil master. So dia ikut I lah. Masa tu we decided at one point in our lives kan, after having 3 children, we wanted to change. We wanted a change, you know. So kita rasa nak berhijrah. So I decided to continue my studies. So that's why I took my masters and we went to the UK. And during that time, I took my masters and I also did an internship work with one of the companies here in the UK. So itulah bermulanya kisah kita sekeluarga menetap di UK. So bila I dah start kerja, husband I pun Alhamdulillah dapat kerja. So you are working as a? Right now as a software engineer. Okay, so Alhamdulillah. So dalam masa kita bekerja ni pun
kita nak benda yang baru lagi. Sebab tu kita Ya, sempena azam baru 2024 ni lah kan. Macam okay, for myself, I ni sebenarnya macam seorang yang agak pendiam. Betul, betul. Yang bukan kata tak boleh berbual, cuma introvert sikit lah. Introvert. Maksudnya kalau tak ada orang yang start berbual dengan I macam tak start berbual jugalah kan. Tapi inilah langkah pertama tahun 2024 nak cuba satu benda baru, kita buat podcast. So all this started from, kalau I rasa it all inspired from keluar sekejap. Yelah, podcast by baru-baru ni macam KJ. kita semakin giat ataupun semakin minat nak dengar podcast kan. Macam podcast kita dengar try tu try sini. You suka sebab you kata you suka dengar kalau ada more than one person kan, conversation that you rasa macam you nak involve in that conversation, right? Betul tu. So that's why sebenarnya start dia macam ni sebab actually I nak tahu lagi lanjut lagi berita-berita dekat Malaysia. Why? News yang later kan, sebab kita pun dah lama tak dengar kan. Sejak COVID dulu apa benda macam ya boleh tengok news, tapi kita bukan ada news TV3 ke apa kat sini kan. So tapi cerita kat Malaysia banyak kisah politik kan. Yalah, tapi sebab tu try dengar. Makanan. Tapi bila dah start dengar tu macam menarik juga dengar podcast ni kan. Macam dulu kalau dengar cikgu bercakap kat depan macam ngantuk je. Tapi dengar podcast ni bila orang berbual dengan sama satu dengan orang lain macam okey pula. So tu sebab bila you suka dapat info kan, betul tak? So when you get info, you are connected to the podcast. So that's why kita nak kena explain jugalah, kita dah explain kenapa kita buat podcast ni, but why the name Ambil Bau Saja. Ambil bau saja. Dia yang my husband yang created this name. Tapi I agree je lah, sebab I pun rasa macam okay lah, not bad. Okay, why? Okay, first of all excuse me, I nak try cari satu nama yang unik lah kan. Yalah, biasalah nak tarik perhatian orang supaya nak dengar kan. So try cari brainstorming, tengok internet bla bla. Sekali ternampak tu YouTube YouTube ni kan, short video pasal Piramli filem. You memang suka. Tapi masa tu bukan yang ni lah, yang lain. So teringat, Piramli filem not bad. Kenapa tak try tengok search dalam Piramli punya filem kan, ada dia punya apa dialog yang best-best kan. Best funny ke apa kan. So tengah cari sekali teringat yang cerita Tiga Abdul. Okay. So dalam Tiga Abdul ni ada satu scene yang diorang dah kahwin dengan 3 orang adik-beradik perempuan ni. Tak ingat nama dia apa semua. So bila diorang kahwin ni, diorang ada sign contract yang mana kalau diorang tak boleh marah dalam sepanjang diorang berkahwin lah. Tak boleh marah wife tu lah. Dengan wife tu. Okay. So ni rules yang bapak betul dia dah buat. So kalau you marah je, you langgar kontrak, you kena jual, harta you kena rampas. So the husband kena jual lah. Kena rampas. Okay, harta. Pasal harta ni. Pak mertua dapat harta lah kan. So diorang ni tak cuba kira buat menantu-menantu ni semua jadi marah lah. So satu hari ni bila diorang balik kerja, tengah lapar apa semua, makanan semua dah siap sediap semua kan kat atas meja. Okay. And then bila dia cakap dia lapar, dia nak makan lah. Tapi sebelum tu dia kata macam ni, tak silap macam ni lah. Dia kata Adinda join kami semua makan. Lepas tu dia kata dalam rumah ni ada undang-undang. Kalau lelaki makan, isteri jadi pelayan. Lepas tu dia happy lah. Ini macam dekat syurga ke apa benda macam tu lah. Okay. Kena layan Lepas tu dia nak makan. Nak makan. Nak makan sekali kata nanti dia kata. Siapa yang cakap nanti? Tak silap dia wife dia lah dulu cakap. Wife dia. Sama 2 kali 5 macam bapak. Dia kata tak ni dia dah rancang lah. Dia rancang. Okay. Sebelum makan dan rule undang-undang dalam rumah ni kita kena ambil bau. Ambil bau je lah dulu. Lepas tu dia ambil. Sedapnya. Okay, tak sabar nak makan. Sekali dia nak makan je sekali dia kata okay, angkat makan pinggan-pinggan semua. Dah simpan aja. Dia marah. Lepas tu dia kata dalam undang-undang rumah ni ambil bau je, tak makan kan macam tu. So dia tak jadi marah juga. Lepas tu dia marah, tak silap yang tak sama ada yang time tu yang dia marah kena jual ataupun
ada satu lagi event yang dia akan kena jual, tapi dia marah lah Okay, kiranya. dapat okay lah. Just nice So itu datangnya idea nak ambil bau saja. So sebab dia Okay, bravo. macam ada pada I dia kena dengan apa yang I nak cuba sampaikan dalam podcast ni lah. Betul. Okay. So satu sebab apa? Sebab kita letak ambil bau saja, kita nak discuss pasal food. Pasal food, yes. Okay, and then listeners pula tak nampak kita. So bila kita discuss pasal makanan tu, you all ambil bau je lah. Betul? Itu satu buat aspek je lah, yang you boleh faham lah apa benda. Okay. Tapi ada satu lagi juga, ialah ambil bau saja ni. Maksudnya kita ni cakap-cakap sembang pasal makanan, pasal kehidupan, pasal family kan. Betul. Maknanya para pendengar ni dia boleh ambil bau sajalah, maknanya dia boleh ambil dan nak dengar as a nasihat ataupun information ke ataupun just for fun tu, itu semua dia punya hak lah apa masing-masing. Dia tak perlu nak ambil bulat-bulat kita punya idea ke apa ke, yang kita so dia boleh ambil bau saja kalau dia nak. Macam tu. Okay, so you guys have to know why we chose this podcast name Ambil Bau Saja. So ada dua benda you dengar tadi, kalau tak ada you repeat balik. Okay. Alright, so lepas ni kita akan macam explain sikit lah macam mana format podcast ini yang kita akan buat lah. Kesian diorang dah tunggu lama ni kan. So format dia macam mana? Format dia insyaAllah kita cuba akan first of all kita akan cuba upload new episode every week lah. Okay, insyaAllah. Itu kita punya plan lah insyaAllah. Tapi kalau mungkin lambat sikit minta maaf lah kan, sebab kita pun baru nak baca-baca ni semua. Okay, tapi format dia tiap-tiap episod kita akan ada satu topik yang mana kita ambil satu jenis makanan. Tak kira lah makanan Malaysia ke, makanan luar negara ke ataupun apa-apa saja. Yes. So contohnya untuk pilot ni kita ambil nasi lemak. So itu titlenya. Tapi kita akan bincang lah secara ringkas, depends lah dengan kita punya macam mana kita nak go through dengan discussion ni kan, pasal nasi lemak, apa-apa yang berkaitan dengan nasi lemak kita akan borak-borak kosong lah. Okay. Alright, understood. And then kita tak silap kita dalam masa yang sama juga plan nak ada satu segmen khas, special segment where we invite guests. Is that right? Betul. Okay, tapi untuk guest kita buat masa ni belum ada lagi lah. Alright, insyaAllah from time to time kita akan cuba selitkan one guest for each episode. Alright. Tapi dalam setiap episod pun selain daripada kita bincangkan secara detail pasal title yang kita dah ambil tu, kita akan bincangkan juga macam isu-isu semasa yang berkaitan dengan makanan, lifestyle, family, macam tu lah lebih kurang kan. Kalau ada masa kita sikit-sikit kita masukkan. Okay, so make sense lah Alright, so next one. So kita berbalik kepada tajuk podcast kita pada hari ni kan. Nasi lemak. Nasi lemak. Okay. Okay. So macam mana kita nak start kan? Okay, ini pun satu format. Why we chose nasi lemak ni as our first podcast title is because nasi lemak ni macam ikon kepada Malaysia. Bila kita sebut Malaysia je, we recognize nasi lemak as our country's main dish. Betul. Is that right? Yelah, even though contoh ada juga claim-claim yang lain kata nasi lemak ni, okay, put aside that, yang itu ada isu, tapi still in general kalau kita cakap makanan, the main makanan dekat Malaysia what is your country's main dish? So obviously kalau kat sini pun dekat UK, if people ask me, I would definitely say nasi lemak and rendang kan? Even kalau contoh, kalau kita as a Malaysian normally, kalau kita nak introduce orang luar yang tak pernah makan makanan Malaysia, first kali kita akan suruh dia cuba nasi lemak kan. So itu yang kita rasa nasi lemak ni sesuai lah title dia untuk the first introduction podcast yang kita dia sebagai introduction lah juga. Introduction untuk kita, untuk podcast ni. Kenapa dia, faham tak relation dia macam nasi lemak and ambil bau saja ni, dua-dua ni memainkan peranan penting dalam introduction.
I'm not sure whether I'm saying it correctly or not, but I hope the listeners will understand. Okay. So, betul. Okay. Kita akan kita start dengan apa itu nasi lemak right. Okay. So apa, you lebih pakar bidang ni, so you terangkan apa itu nasi lemak. Alright, so nasi lemak ni memang very famous in Malaysia. So dia consist of nasi, okay, ada serve with sambal, ada ikan bilis goreng, ada telur rebus or telur goreng, and ada timun sikit. So that is a basic nasi lemak biasa lah orang panggil kan. Nasi lemak ni biasa kita makan waktu pagi lah kan. So memang tu dulu dia punya asal-usul lah kot. Asal-usul dia. Orang makan dulu-dulu maybe untuk sebelum kita start kerja, kita makan nasi lemak. Dia quite heavy jugalah kan. So ada nasi and then ada yang side dishes dia kan. So nasi ni dia masak macam mana? Nasi tu kita masak dengan santan, and one more important ingredient is the pandan leaf. Daun pandan. Okay, other than that kita letak halia, hirisan halia ke bawang, and ada yang letak biji halba. Okay, kita masak macam biasa kita masak nasi, cuma ditukar santan. Dia ada santan lah kiranya. Santan yang tu sebab tu nama dia lemak, nasi lemak. Lemak tu comes from santan berlemak tu lah. Sebab tu dia tak panggil nasi nasi santan. So dia panggil another word of santan, lemak lah. Okay. So sekarang ni memang you cakap betul lah. Dia kata dulu memang dia makan waktu pagi. Tapi occasionally sekarang ni dia dah jadi all day dish. Okay. So kalau kita jual nasi lemak, it can be eaten any time of the day. Betul? Daripada pagi, siang, malam ke macam tu. Alright. So nasi lemak ni datang, itu yang tadi I cerita tu basic. Okay, you nak nasi lemak biasa. Tapi lama kelamaan dia ada datang sekali dengan lauk. So lauk ni depends lah. Yang famous rendang kan. Rendang sambal tu bukan sambal ikan bilis, sambal lain lah, sambal ayam, and then sambal sotong. Okay, so nasi lemak ni dia hidangkan macam mana? Macam mana dia presentation dia? Tu ada, maybe tengoklah, depends. You nak take away. Okay, take away pun boleh, dine in pun boleh. Take away selalunya dia bungkus lah. Dulu bungkus pakai kertas sebab coklat yang kan. I ingat memang asal-asal ni semua dia dibungkus lah kan. Dia tak ada pun makan atas pinggan dulu. Dulu tak ada makan atas pinggan. Kalau kita nak makan kat kedai, dia dah bungkus pun tapi kita buka je lah kan. So kalau kita teringat dulu memang kebanyakan nasi lemak ni dia jual kat tepi-tepi jalan, stall. Kalau dekat Kuala Lumpur, bukan kat housing area lah, dia jual nasi lemak tu dekat stall-stall tepi jalan. So it's up to you lah, you nak beli yang mana you rasa ikut cita rasa. So that is nasi lemak. Tapi kan I rasa lah nasi lemak ni asal usul dia ni, I punya teori sendiri lah, mungkin ada baca-baca juga kat mana. Bukanlah asalnya dia untuk sarapan ke apa tau. Dia asalnya macam tu lah. Macam kita kan dulu semua orang asalnya macam daripada petani apa semua kan. Okay. So bila dia orang nak bawa bekal makanan, dia orang akan bungkus dengan daun pisang ke apa kan. Tu start dia lah kot. Dia buat bungkus macam daun pisang apa semua menggunakan nasi lemak. Letak daun pisang memang best kan. Bau dia lain-lain sikit, sedap je. Kan? So lepas dia dah macam dah buat kerja apa tu, dia nak break kadang-kadang pukul 10 ke 11 ke kan, dia orang start makan lah nasi lemak tu, dah siap bungkus kan. I rasa lah tu dia asal usul lah. Tapi tu yang problemnya kat Malaysia ni, kadang yang I rasa sebab sejarah makanan ni macam tak ada orang yang sangat compile kan lah. Dan kita sendiri pun tak tahu kan siapa sebenarnya yang cipta masakan nasi lemak ni apa semua. Sebab dekat Malaysia, tapi dibawa, mungkin pedagang pergi ke Thailand, dah ada dekat Thailand, mungkin dah ada dekat Indonesia, ataupun Indonesia yang bawa ke Malaysia. Sebab kita kurang ada catatan yang bertulis lah untuk mengenai makanan ni. Even I heard that nasi lemak is also famous in Philippines. Tapi nama dia lain sikit lah. Kat Southern Thailand pun ada nasi lemak version yang I tahu dekat Indonesia je lah, yang nasi uduk tu. Nasi uduk dia ada sambal semua. Dia macam nasi lemak, ada pakai santan apa semua. Color nasi lemak pun putih.
colour tak sure sangat lah, tak pernah tengok live betul-betul, tapi mungkin hijau, kita tak tahu dia blend daun pandan tu ke tapi apa kan. itulah version nasi lemak dia orang lah. Kan. Right. So I guess dia macam Kepulauan Melayu ni semua ada lah. Buat lapar lah pula bila kita explain nasi lemak ni kan. Tapi okay, tips yang tadi untuk nasi lemak, nasi tu itself yang dua lah yang I boleh bagi tips through my experience is the usage of santan, okay, and also daun pandan. Dua ni memang kena ada lah. Okay, tapi ada lagi satu tak? Kena ada, tapi yelah, you rasa ada lagi satu ada tips? Orang suka light santan dia, ada orang suka yang betul berlemak kan. So depend lah. lah. Itu yang I cakap, kalau tu kena ada, dua-dua ni kena ada. Tapi sebab dah nama dia nasi lemak, so kalau tak ada santan, baik tak payah masak nasi lemak. Kan, tapi you tahu kan ada satu lagi tips is guna apa? Guna apa tak tahu. Air kelapa kan? Oh, yang tu. Yang itu actually that's another tips yang kita boleh share. Yang belajar daripada, bukan belajar lah, terbaca ataupun tengok dokumentari yang pasal nasi lemak satu kedai dekat KL tu. Village tu. Dia ada explain yang satu jenis beras dia guna, dia mix kan. Beras mati ada, beras wangi ada, beras tempatan pun ada. Betul. And then bila dia masak nasi lemak tu, nak dapatkan lemak dia tak guna santan. Dia betul? Guna air kelapa. Air kelapa muda. Okay, so lepas dia guna air kelapa muda tu, tak sure lah whether at the end tu dia ada letak santan ke tak. Maybe tak tahu lah. Tapi since then lah kita try cuba buat, memang alhamdulillah memang best jugalah nasi tu. To all listeners, kita boleh cuba tukar santan kalau tu you nak try apa kan, air kelapa muda. Okay, alright. So sambal tu pula I rasa ni bab sambal lah. So basic dia memang kena cili kering kan, bawang, and then ada orang letak bawang putih, ada orang tak letak. Bawang kena banyak lah. Sebab orang cakap kan, nasi lemak ni sambal ni mesti power kan. Sambal kena power. It's either dia more to sweet, spicy ataupun terus spicy. So itu you kena main lah. Dia ada kan tadi cili kering, bawang putih tu optional lah, you nak letak ke tak. Ada orang letak belacan. Kalau you vegan, vegan tak kalau tak letak boleh jugalah. Boleh. Itu semua optional. You ada orang juga blend ikan bilis kan, ganti belacan. Alright, and then dah masak tu semua, kita make sure dimasak macam mana, masak sampai naik minyak lah. So kasih tumis, kasih garing betul lah. Tips dia is apa-apa yang kita blend ataupun apa-apa yang terlibat dengan cili, bawang ni semua, kita kena tumis sampai naik minyak. I dulu kan memang tak faham sikit apa naik minyak ni sebenarnya tu. Kan? Bila kecil-kecil kan tolong mak kita masak kan, nanti cakap tumislah sampai tunggu naik minyak. Apa naik minyak? I tak faham. Tengok je lah. Macam tak boleh nak. Ya. Betul. I ingat lagi. Memang kena tunggu sampai. Tunggu apa kan? I baru nak pegang senduk tu. Dia kata no. Jangan pegang. Jangan kacau-kacau. Tunggu minyak tu naik. Saya cakap minyak naik. Okey lah. Nampak lah kot. Lepas tu minyak naik. Dah minyak tu dekat the surface tu, baru I rasa, I think this is the right time to kacau lah. So kesimpulannya actually is nak kasih dia masak betul-betul lah. Bila dia masak, minyak dia dengan apa yang kita tumis tu dia akan berpisah. Sebab air dah tak ada. Air dah betul-betul dah kering. Kering. So tu yang naik minyak. So kalau yang mungkin tak berapa faham, itulah yang maksudnya kan, yang kita sebab faham. Bila kita explain ni, kita nak all the listeners yang mungkin yang tak tahu masak, yang tak tahu definition naik minyak ni apa. Naik minyak ni, kita start ni introduction naik minyak ni apa. Kita pun bukannya lah yang orang paling pandai dalam dunia masak. Cuma je kita belajar from mistake, from experience. Kebanyakan daripada mistake lah dan experience. Kan, petua I dapat banyak petua from my mom, from my dad, and also from my mother-in-law. So benda ni semua kita belajar daripada kesilapan lah yang I buat dulu ke apa kan. So sekarang ni alhamdulillah okay. So tapi one thing yang I cakap kat sini is to everyone who wants to start cooking,
benda naik minyak ni you kena terutamanya kalau masakan lokal lah, macam Malaysia lah. Okay. Apa tu? Okay, kalau bak sambal ni juga, kalau you masak, sambal dia cair ke ataupun pekat? Sebab ada orang jenis yang suka cair kan. Macam dia melambak, berkuah gitu. Ada orang suka pekat. Dia macam memang betul pekat. Macam pekat lah. Tak tahu macam mana dia pekat. Pekat. Bila you senduk tu, dia jatuh atas nasi tu dekat selepuk je gitu Dia macam lekit-lekit gitu kan. I suka yang pekat. Not so pekat sampai macam tak boleh nak nak jatuh tuang kan, macam tu kan, just average lah macam tu. Yang tu mungkin dia punya bahan dia lebih lah, you faham, yang dia masak lama ni kurang air. Yang you cakap sambal macam yang berkuah tu obviously dia lebih air lah, lebih asam ke kan. So don't forget to add in also asam jawa tadi. Okay, asam jawa, lepas tu gula ni you have to play around lah. You nak manis ke nak apa. Sebab different people different dia punya preference kan. Sebab ada orang kata kalau tak pedas tak sedap lah. Ada orang yang tak boleh makan pedas tapi dia suka je manis-manis kan. So it's very subjective. Tak ada salah, tak ada betul, rasanya betul. Depends on yourself lah. You nak masak macam mana. Pergi tempat makan tu dia jual sambal pedas sikit, so maybe it's not for you kalau you tak suka pedas. Tapi kita tak boleh lah komen kot kan. Betul tak? Kalau benda tu you rasa tak sedap, just keep it to yourself or just go to the places where you like the sambal. Alright, so lepas tu tak ada apa lagi. And the side dishes, obviously kita ada ayam goreng berempah, rendang kan, ada sambal sotong, sambal nasi ayam macam saya cakap tu. Kan? Tapi kalau macam I punya experience, I rasa you mungkin sekarang dah tahulah, tapi dulu mungkin you jarang kot makan nasi lemak dengan ikan goreng selah kuning, ikan kecil goreng. Jarang. Tak ada kot kat Malaysia masa tu jual letak ikan goreng. Yang ada is ikan masin. Ikan masin dia potong kecil je. Ikan masin. Sekecil je dia potong. Tak, ini ikan betul, ikan selah kuning. Tahu. Dia ikan selah goreng kunyit kan. Itu macam kira one of the main punya side dish lah. Kat kalau mana? kat Kat Singapore ke Johor? Baru. Johor pun masa kita first baru sampai sana, pindah sana, rasanya tak jumpa juga yang ada ikan. Memang yang selalu I tahu dekat Singapore lah. So either ikan bilis, kita boleh pilih lah nak ikan bilis sahaja ataupun nak ikan selah kuning goreng. Best macam kita belajar lah. Maknanya kalau dekat Singapore dia ada different side dish dia lah. Mungkin ada paru, kat sini pun ada kat paru. Itu macam side dish yang jarang dia sekali dia bungkus together lah. Biasanya yang mana? Paru macam apa semua tu. Yang macam ikan kuning ni, ikan selah kuning ni sebenarnya dia bungkus sekali. Dia together. So nanti akan ada color code tau. Dekat bungkusan tu kan. Kalau hijau ni selah kuning, kalau merah yang ni ikan bilis. Kalau something else dia telur aja, dia tak ada ikan bilis, tak ada ikan lah, macam tu. Macam gitu lah. Kalau through my experience, memang I boleh cakap you daripada primary school okay, standard 3 sampai standard 6 tu, memang almost every day I makan nasi lemak. Sebab apa? Sebab pagi tu ada kat rumah, tengah hari baru pergi sekolah kalau tak silap I. And then my mum will always ask me, Sarah nak makan apa pagi? Kalau macam sometimes dia masak kan, kalau tak masak tu nanti I nasi lemak macam tu kan. Nanti dia order lah bila dia nak order from one shop dekat rumah I tu, nanti dia cakap dekat kedai grocery tu, boleh tak tolong orderkan nasi lemak yang dekat depan tu. So nanti dia bawa macam kira Grab lah. Grab food. Alright, so okay, so nasi lemak kita dah discuss tadi what is nasi lemak, right? Sambal ke apa ke. Tapi nasi lemak itself tu kita tadi kita cakap pasal kuah letak air kelapa, air kelapa. Okay, tadi kita letak air kelapa, alright. So kita dah tahu itu ingredients dia lah. But the method of cooking the rice ada berbeza-beza. Pun ada macam-macam kan. So kita yang I dibesarkan, kita ada tanak, nasi lemak yang tanak dalam rice cooker tu.
Okay, lagi satu yang I suka is nasi lemak kukus. Alright, nasi lemak kukus mamak I suka. Nasi lemak kukus yang style Melayu pun I suka, yang macam apa dalam sebab nasi lemak kukus pun dia ada beza-beza punya method tau. So yang I tahu tu yang dalam kontainer, brown kontainer kayu tu. Yang itu ialah macam itu kukus kukus macam bakul gitu kan. Yes, that pengukus one. yang buluh tu. Buluh tu. Yes. Satu lagi pengukus yang biasalah. Betul, pakai yang layered tu kan. Dia ada air tu, dia steam lah tu. Betul. Even yang cakap tu tadi, nasi lemak kukus sendiri pun ada beza-beza. Ada yang memang dia kukus sekaligus banyak. Betul. Ada yang dikukus satu-satu, mangkuk-mangkuk kecil. mangkuk. Itu pun ada juga. Itu I pernah nampak. Itu selalu dulu mamak kot. Style mamak kot. Tak sure lah mamak ke apa. Tapi ada betul. je yang kan? orang Melayu. Apa lagi yang tengah viral nasi lemak yang mungkin dekat Malaysia ke, I think mostly Malaysia. Satu yang I rasa unik, nasi lemak yang unik juga dekat Malaysia is that nasi lemak royal tu. Tu yang kat Kedah punya kan. Dia kuning colour dia. Dia macam nasi lemak tapi dia makan lauk macam nasi kandar. I see. So macam ni version Kedah. Kalau kat Melaka makan dengan ikan bakar. Nasi lemak tu. Nasi itu I rasa sebab bukan kata intentional dia nak combine kan. Cumanya kat tempat ikan bakar tu ada jual nasi lemak. Ada jual nasi lemak. Tapi dia macam nasi lemak bungkus-bungkus kecil. Ada tempat kan? Bungkus. Ada tempat yang dia tak bungkus. Tapi dia macam side dish lah. Dia macam nasi lemak tu jadi side dish pula tu. So maksudnya dia makan nasi dengan nasi putih, dengan ikan bakar tu dengan nasi putih lah. Tapi nasi lemak tu nasi side lemak dish. Pun ada kalau nak. Macam tu lah. I tak boleh lah. I tak boleh brain pasal nasi lemak with ikan bakar. I tak, maybe I tak dibesarkan cara begitu. Tapi I dah cuba dah dulu masa pergi Melaka, makan nasi lemak yang bersantan tu dengan ikan bakar ada cili, ikan bakar bersambal. I tak boleh. I cannot go, cannot go. You boleh? I mungkin okey lah, bedal je kot. Aish, ni semua you bedal. I dulu masa kecil-kecil I suka makan nasi lemak dengan mi goreng sekali campur. Aduh, mi goreng. Tu satu. Okay, nak cerita pasal you kata mi goreng you kan. You makan mi goreng dengan nasi lemak. That is unique. One thing unique. I ada another unique method of how to eat nasi lemak. You pernah tak gaul semua sekali and makan? Itu memang selalu I buat lah gaul. You gaul semua sekali? Dengan sambal-sambal dengan kuah rendang semua? Tak. Kuah rendang macam makan nasi lah. kerabu gitu? Tak lah. Tapi gitu. Kadang-kadang I tengok mood juga. Depend. Sebab I masa kecil, I have a good friend in primary school. So bila pagi tu, ni dah meleret ke tempat lain. Bila pagi sebelum kita start sekolah, itu masa tu mungkin darjah, tak tahu lah, darjah 1 sampai darjah 3 kot. Ke dia ada way round? Tadi I cakap dia ada way round. Okay lah, kat sekolah, memang pagi tu, I dengan dia akan pergi ke kantin. Kita akan order lah nasi lemak. Nasi lemak dulu kan 50 sen ke 30 sen macam tu. Okay, my friend ni akan ambil nasi lemak, rendang setiput je letak tepi, rendang ayam. I sama kot. Lepas tu kita tiap hari makan macam tu. Tapi dia punya style makan, dia gaul semua dengan ikan bilis, dengan sambal, dengan rendang, dengan timun, dengan semua tu gaul. Dengan telur-telur sekali dia mash. Itu lain level lah tu. Lepas tu dia makan kan. Sedapnya I tengok. Tapi I makan normal lah. I macam sikit-sikit kan. Dia punya, kalau my friend tu, one of the listeners in this podcast, I cakap, you call me, okay? Still remember you. Aduh. So tu method lah nak makan. Selain daripada bungkus dalam daun pisang dengan brown paper atau surat khabar. And then next, lepas tu I nampak juga ada orang isi letak dalam polystyrene. Okay, itu dah kira time and then dia upgrade lah. lagi dalam container box yang transparent tu. Okay. Betul? Plastik lah. Plastik container. Lagi apa yang paling latest? Tak sure lah. Tapi itulah cara bungkusan lah, packaging. Kan?